Okay. So kita start the class. Okay. This is topic 7. Okay. Alright, yang ni nota ada dalam Google Classroom. Okay, so today kita akan tengok topik 7. So we are going to discuss on receivable. Okay, so yang ni dia punya content. Okay, kita akan tengok dia punya definition. Alright, and then valuation tu is how you calculate ataupun tengok apa-apa item yang berkaitan dengan the terms in your accounts receivable. Okay, and then topik ni sebenarnya dia lebih banyak fokus kepada bad debts lah. Alright, so kita akan tengok apa item ataupun bagaimana kita nak categorize all the bad debts in your business. Okay, so dalam perniagaan, okay, whenever your debtors are not has tak ada capability untuk bayar balik hutang kamu, so that receivable will be considered as bad debts. Okay, hutang lapuk. Alright, so hutang lapuk sebenarnya ada dua cara yang berbeza untuk record. Okay, so dalam topik 7 ni kita akan tengok dia punya accounting methods lah. Alright, so accounting methods untuk your level, okay, for bad debts kita ada dua lah. Alright, so nanti kita akan tengok a few terms yang you kena faham bila nak guna kaedah 1 and bila nak guna kaedah 2. Alright, so the first method is actually write-off method. Okay, the second method is allowance method. Okay, yang tu nanti Madam explain dengan lebih detail. Alright, and then kita ada bad debt recovery. Okay, bad debt recovery is bila orang tu tiba-tiba muncul balik and dia nak settle the debts. Okay, so tadi you dah delete dia daripada accounts receivable. So bila kita nak buat recovery, that means kita kena wujudkan balik subsidiary tu dalam our receivable. So macam mana cara kita nak buat tu? So dia depends pada method yang you gunakan lah. Okay, sebab cara catat untuk allowance method berbeza dengan cara catat untuk write off. Alright, okay. So and then kita akan tengok macam mana kita nak letak item yang berkaitan dengan bad debts ni, okay, di dalam account receivable di financial position. So all this while kalau kamu tengok financial position, you just list down all your current asset kan. Kita ada cash, bank, account receivable, inventory and so on. Okay, tapi sekiranya account receivable you ada allowance for doubtful debts, okay, ataupun dalam bahasa Melayu di sekolah dulu dia orang panggil peruntukan hutang ragu, PHR. Okay, so this PHR need to be deducted from your account receivable so that kita akan dapat the net realizable amount lah. Kita boleh dapat nilai, boleh realise untuk accounts receivable. Okay, alright. Okay, so kita tengok definition. Okay, account receivable ni dia refer kepada semua account, okay, that a business has the right to receive cash. Maksudnya memang itu ialah aset kita lah. So kita akan tunggu pelanggan untuk bayar duit, okay, di masa akan datang, in the future. Sebab yang kita faham, account receivable ni wujud apabila goods sold, okay, apabila kita dah jual barang ataupun services perform, okay, cuma payments daripada customer kita belum terima. Okay, yang ini kita faham lah. Tapi bila saya minta definition, selalunya kita tak tahu ayat apa yang kita nak guna. Okay, so you can see here, receivable means accounts tu, okay, di mana perniagaan tu referring to kita lah, kita yang menunggu duit tu. Okay, sebab we are supposed to receive the money in future from the customer. Okay, kenapa kita nak terima duit tu daripada customer? Okay, there are two reasons. Okay, one, because you already sold the items to your customer. Okay, barang dah dijual. Okay, tapi sebab the terms in your business tadi ialah credit terms, jadi kita dah jual barang tapi kita belum terima duit. Okay, itu kalau kita jual merchandise lah. Alright, tapi for services company, okay, that means you already perform the services. Okay, that means kerja dah buat. Tapi sebab
bill belum di-issue, so a payment has not been made. So bila kita dah perform the services but payment hasn't been made ataupun hasn't been received, okay, so the amount yang sepatutnya kita terima tu akan automatically masuk ke dalam account receivable lah. Okay, alright. So the cash is usually collected within a credit term. Okay, sepatutnya duit tu mesti kita kumpul dalam masa credit terms yang telah dinyatakan dalam syarat di dalam dokumen anda. Alright, so whenever you sold items ataupun you perform a services to your customer, okay, so di dalam invoice tu, okay, dokumen untuk credit ni is invoice, kita tak guna dokumen lain. Invoice tu kalau you nampak saja invoice, kita faham perniagaan tu dibuat on credit terms. Alright, so on the credit terms, dia akan inform pada anda bila you sepatutnya bayar hutang. So bila hutang you tidak dapat dibayar dalam masa due date yang perlu dibayar, okay, so kita contoh I dah jual, so I bagi you 30 days credit terms, and you tak bayar-bayar, you diam je. So katakan saya jual barang tu pada awak bulan Januari, okay, and then I waited until end of January, tak ada bayaran. So tak ada bayaran, so dalam account madam memang tidak ada catatan. Okay, so bila sebenarnya kita akan declare dia sebagai bad debts? Okay, sepanjang-panjang 1 tahun tu memang tak ada bayaran, so you don't receive any documents sebagai source documents, so memang tak akan catat apa-apa. Tapi bila hujung tahun, after you already collected everything, you dah closing, dah tutup account semua, you akan check balik your receivable, you akan check balik your credit terms. Masa tu you akan kenal pasti ada beberapa debtors yang belum bayar hutang. So bila you belum bayar, you belum terima duit daripada penghutang-penghutang ini, so kita kena declare hutang dia tu sebagai bad debts. Okay, so bila you akan catat dia, you akan catat urus niaga ni semasa closing. Okay, so semasa closing tu maksudnya pada hari terakhir tahun perakaunan tersebut. So selalunya kalau katakan your closing date is 31st December, so kita akan buat catatan untuk bad debts ni pada 31st December. So the closing date ataupun the declaration of bad debts is actually done semasa adjustment. Okay, semasa kita buat adjusting entries. Sebab tu bila awak buat topik 5 hari tu, ada soalan-soalan yang minta kamu catat untuk bad debts. Okay, kenapa bad debts tu tak dicatat dari awal? Sebab bila dari awal kita memang tak ada apa-apa urus niaga berlaku, sebab you tak bayar, you tak terima apa-apa duit. So bila tak terima apa-apa duit, diam je lah. Okay, tapi kita akan hantar dia memo dan sebagainya lah untuk inform hutang dia masih belum dibayar. Tapi itu just like peringatan saja kan. Tapi duit tak masuk, so tak ada dokumen, tak ada receipt, tak ada apa, so I tak catat. Tapi bila hujung tahun I nak tutup account, saya kena clarify balik, betul ke tidak dia ni tak boleh bayar hutang. Kalau dia tak boleh bayar hutang, hutang dia kena dihapuskan. So bila hutang dia kena dihapuskan, it is considered bad debt expense. So madam kena tulis tak? Yes, sebab dia adalah belanja tahun semasa. So bila belanja tahun semasa, that means untung bersih saya untuk tahun tersebut akan berkurangan sebab berlakunya bad debt expense. So that's why you akan buat catatan untuk accounts receivable ni, where you write off the bad debts during your closing date, semasa tarikh tutup account, ataupun during your adjusting date. Okay, so bad debt expense ni dan juga account receivable ni, sebab bad debt expense tu expenses, okay, dan account receivable tu ialah asset. So kalau kata asset tu sepatutnya saya terima 10,000 dalam tahun tersebut, tapi bila saya tak terima, nilai tu akan kurang. So bila nilai tu akan kurang, asset semasa you pun akan kurang. So you need to show the position, okay, kedudukan your account receivable tu dalam statement of financial position, okay, dan kita akan report dia di current asset lah. So sebab tu bad debt expense tu penting, sebab kita nak betulkan balik nilai receivable yang sepatutnya you terima daripada customer. Alright, okay, so the valuation for accounts receivable, kalau you tengok dekat sini, ini ayat yang kamu biasa tengok dalam transaction. Okay, so kita akan bagi tahu the sale is on credit. Okay, cash sales tak ada bad debt expense. Sebab cash kan, kita pun faham cash tu maksudnya kita bagi barang dan orang tu bagi duit.
So on the spot, the transaction is completed. Siap, selesai. So you tak hutang I pun tak hutang you. Okay, so cash sales tak ada bad debts. Tapi yang ada bad debts ni yang melibatkan accounts receivable sahaja. So your sales on credit, okay, nilai dekat sini is amounted to RM2,000. Okay, you kena bagi tahu siapa yang berhutang dengan you. So bila kita nak indicate the account receivable, you kena inform the name of the subsidiary as well. Sebab tu kalau kita tengok credit terms, benda pertama yang ada dalam ayat transaction kamu tu, benda pertama sekali dia kena inform pada you, transaction tu mestilah on credit. That is one. Okay, yang kedua, dia mesti nyatakan amount. That is two. Okay, yang ketiga, dia mesti nyatakan kepada siapa you jual. That is Encik Ali Suman. That is your subsidiary ataupun your debtor. Okay, lepas tu dia akan bagi anda credit terms. Okay, ini adalah indication untuk saya kenal pasti hutang dia ni dah terlajak ke ataupun belum. So I need to know. So sebenarnya madam sepatutnya tunggu Encik Ali Suman ni bayar dalam masa 30 hari bermula 1st July 2015. So maksudnya Encik Ali Suman ni ada masa 30 hari, that is from 1st of July sampai 31st of July untuk bayar RM2,000. So after 31st of July, okay, sekiranya dia masih tidak mampu bayar walaupun telah diberi beberapa kali peringatan, so this RM2,000 will be considered or will be declared as your bad debt expense, dan dia akan automatically mengurangkan net profit for the current year. Okay, so terms ni penting. Yang ni madam tak ambil kira ya. Kenapa madam tak ambil kira 2/10 ni, 2/10? Sebab ini hanya indication untuk memberikan anda diskaun. So let's say you bayar lebih awal, I bagi you 30 days, tapi you bayar dalam masa 10 hari. Good lah. That means you rushing kan, you bayar, you rush the thing, you cepat-cepat nak bayar sebab you nak dapat diskaun tambahan. So instead of paying 2,000, you cuma bayar 98% from the RM2,000 amount. Okay, so 2/10 tu is terms untuk cepatkan kadar bayaran. Tapi berapakah tempoh masa yang you beri kepada Encik Ali Suman ni? You hanya bagi dia 30 days ataupun 1 month. Okay, alright. Kenapa jangka masa kita bagi tu terlalu singkat? Awak kena faham this is inventory. Alright, so when it revolves around inventory, maksudnya nilai tu sentiasa berubah-ubah dalam masa yang singkat. So kita tak boleh bagi dia satu tempoh masa yang terlalu panjang sebab dia akan sentiasa update dia punya inventory. Sebab Encik Ali Suman ni dia tak akan beli stok daripada you sekali saja. Okay, sebab kalau you ni dia punya pembekal, so that means setiap bulan ataupun 2-3 minggu sekali dia akan beli barang daripada you. So kita tak boleh nak bagi dia jangka masa yang terlalu panjang untuk dia bayar balik hutang. Kalau tidak nanti bertambah-tambah hutang dia. Until one time tu you dah tak boleh nak catch up, nak kutip duit tu daripada dia. So that's why kita bagi satu jangka masa tertentu yang singkat, supaya this particular person is able to pay you the amount of money. Alright, okay. So from the classification up here, okay, kamu boleh nampak ya. Alright, Encik Ali ni is classified as debtor. Okay, dia ialah penghutang lah. Okay, so debtor from when to when? Okay, so dia starting from the date of the sale. Okay, so from the date of the sale, that's why madam cakap tadi, kita start daripada 1st of July. Okay, alright. So when a debtor is unable to pay his debts, okay, kalau dia tak mampu bayar after the due date, okay, the uncollectible debts will be classified. Ini yang saya cakap tadi. Okay, will be classified as bad debts. Tapi bila catatan akan dibuat? Catatan akan dibuat bila awak buat adjusting entries. Alright. Okay, ada apa-apa nak tanya so far? Ada? Okay. We go to the next slide.
Okay, apa dia bad debts? Alright. So as you can see here, bad debts ni ialah amount, okay, that is not collectible at the due date of credit terms. Okay, so macam tadi kita bagi 30 hari. So bila you tak boleh collect the RM2,000 from Ali Suman tu dalam masa 30 days, so that amount is actually considered as bad debts. Tapi declaration tu kita akan buat pada satu tarikh tertentu lah, which is your adjusting entry date. Okay? Alright. Apa sebab orang tu tak mampu bayar hutang? You tak boleh macam tiap-tiap kali, dia tak boleh bayar, oh, bad debts lah. Dia tak boleh bayar, oh, bad debts lah. Kalau macam tu, I awal-awal lagi masa nak beli barang dari you, I dah mengaku siap-siap I tak mampu bayar. Supaya nanti, you potong tu daripada hutang you, so I pun selamat lah, tak perlu bayar hutang dekat you. That is wrong. Okay, not all transaction yang not able to pay, that means the unpayable amount, tak semua kita boleh consider sebagai bad debts. Ada sebab-sebab yang kukuh lah untuk kita consider dia sebagai bad debt expense. Okay, so causes dia, satu, bila debtor tu bankrupt. Okay, kita faham bila mahkamah dah keluarkan notice insolvency, that means orang tu bankrupt. Bila dia bankrupt, semua harta atas nama dia semua akan dibekukan, freezed. Okay, so dia tak ada duit nak bayar, dia tak boleh nak jual kereta dia tak boleh jual rumah dia, semua barang-barang tu semua atas nama dia semua dia tak boleh pegang, dia tak boleh usik sebab dah dibekukan oleh pihak mahkamah. Okay, so kita pun memang faham lah kalau dia bankrupt tu lepas 5 tahun nanti baru nama dia clear balik. So berapa lama you nak tunggu kan 2000 tu. So lebih baik saya consider dia sebagai bad debt expense. Okay, alright, one is because of bankruptcy. Yang kedua, gila. Okay, so you dah nampak dia gila jalan tengah jalan, okay, pakai seluar sebelah kaki saja ke, atau pakai sebelah kaki pakai slipper, sebelah kaki lagi pakai kasut. Okay, janganlah pergi minta hutang dekat dia, sampai bila-bila pun tak akan dapat kan. Alright, so when the debtor is insane ataupun gila, okay, dan ada sokongan lah, yang kita boleh jadikan sebagai reference, mungkin ada surat doktor ke what not. Okay, so the debtor is considered, the debts from the debtor is considered as bad debts. Okay, alright, ataupun dia mati. Dia mati tu matilah, walaupun waris semasa nak ke bumi tu dia akan cakap kan, kalau ada sesiapa yang apa, kalau ada hutang si mati kepada sesiapa, bolehlah claim daripada saya. Tapi dalam segi perniagaan, kita tak boleh guna terms lah. Dari segi agama memanglah hutang tetap hutang kan, tapi dari segi perniagaan, when the debt is under one particular name, alright, and that particular person is not able to pay because of death, okay, so kita boleh terus consider debt itu sebagai bad debt expense. Okay, debtor cannot be traced, contoh macam Jolo tu Jennifer Lopez. Okay, Jolo tu hilang, tak dapat dikesan, so kita tak boleh kesan dia, so kita anggap hutang dia sebagai bad debts lah. Okay, tapi sekarang semua orang dah dapat dikesan kan, terutama orang yang telah divaksin. Betul lah? Sebab semasa divaksin tu kamu telah dimasukkan chips. Ya ke? Betul, madam. Betul lah? Betul, madam. So I boleh kesan you lah. Tapi kenapa saya susah nak kesan you bila nak hantar tutorial? Sepatutnya dah vaksin senang nak kesan kan di mana kamu berada. Tapi masalah pula. Okay? Dia belum vaksin tu, madam. Oh, dia belum vaksin. So ramailah dalam kelas saya ni yang belum vaksin. Sebab tu I tak boleh kesan you bila nak kena hantar tutorial. Tapi kalau tak kena hantar tutorial, okey je kan? Betul lah? Yalah. Betul tu Mirsad, dia ada vaksin anti-tutorial chip. Okay, so nanti bila dapat je notification daripada Google Classroom tu, automatically dia akan reject kan? Sebab chip tu yang tolong dia. Okay, alright. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, okay, untuk bad debt expense, okay, kita akan record di dalam Soci atau Sopel. Okay, Soci Sopel ni nanti ada orang tanya pula apa dia. That is statement of comprehensive income ataupun statement of profit or loss. Okay, so item ni kita akan letak di bawah operating expenses. Kenapa operating expenses? Sebab hutang tu, the expenses is considered
dia adalah sebahagian daripada perniagaan kan, sebab dia sepatutnya bayaran daripada receivable, tapi you are not supposed you tak dapat kutip duit tu, so it is considered operating expenses lah. Tapi you kena faham bila Madam cakap expenses, bukan maknanya saya bayar duit tu bukan saya bayar, tapi saya tak dapat collect duit tu. Jadi bila tak dapat collect, dia seolah-olah macam kita membelanjakanlah amount tersebut. So amount tu akan keluar sebagai belanja. Okay, tapi cash flow tak ada tidak ada pergerakan duit di situ. It's just that you are not able to get the money from your debtors. Itu je. Okay, so kita akan catat dia dalam suci atau sopel di bawah operating expenses. Okay. Hari tu ada orang tanya, Madam, apa beza soci dengan sopel? Bila nak guna soci, bila nak guna sopel? Okey, sopel ni selalunya adalah untuk perniagaan berskala kecil ataupun untuk sole proprietorship dan juga partnership. Okey, milikan tunggal dan perkongsian. Okay, so dia punya kapasiti perniagaan kecil. Okay, so item dia tidak terlalu complicated. So kita akan sediakan satu penyata yang dipanggil sebagai profit or loss. Okay, tapi bukan format dia berbeza Format dia sama. Cuma kenapa kita letak nama dia sebagai sopel? Sebab kita bergantung kepada kapasiti perniagaan lah. Kalau soci tu dia comprehensive income, so that means dia punya item dalam statement tu lebih complicated. Maksudnya dalam format yang kita bagi tu semua benda ada. So yang itu selalunya adalah untuk perniagaan berskala besar lah. That is company. Okay, company memang dia akan ada semua item. So kita akan sediakan soci. Okay, tapi for your level, you tak perlu fikirlah kita nak sediakan soci ke kita nak sediakan sopel. Sebab kita akan jawab soalan exam berdasarkan kehendak soalan. So let's say the company is, dia dah tulis siap-siap, Ahmad Sendirian Berhad. Oh, ni company. So kalau company mestilah Madam kena buat comprehensive income. No, not necessarily. Saya kena baca soalan. Kalau soalan minta you sediakan statement of profit or loss, bukan profit and loss, sebab you tak boleh untung dan rugi dalam masa yang sama. So it's either profit or loss statement. Okay, so kalau soalan minta you profit or loss, walaupun perniagaan tu ialah jenis syarikat, kita ikut soalan. Okay, so you jangan ni lah. Tapi bila kita nak guna, kalau ikut perakaunan sebenar, that's the reason lah kenapa kita guna soci atau kenapa kita guna sopel. Alright, okay, accounting methods for bad debts. Okay, yang ini awak kena faham betul-betul. Kalau dekat sekolah, kita tahu tolak aja, tapi kita tak tahu kenapa benda tu guna method ni, kenapa benda tu guna method yang satu lagi. Alright, okay. So there are two methods untuk catat. Okay, ada dua kaedah untuk catat bad debts. It's either you guna allowance method ataupun you guna direct write-off method. Okay, so bila kita guna allowance method untuk kira bad debts, cara pengiraan tak sama macam direct write-off. Dan bila kita catat bad debt expense guna allowance method atau direct write-off method, the general ledger pun tak sama. Sebab allocation untuk bad debts tu dia akan masuk ikut dia punya method lah. So kalau method saya allowance, okay, so saya akan credit allowance for doubtful debts. Tapi kalau saya guna kaedah direct write-off, maknanya memang saya direct tolak terus nilai itu daripada AR. So cara catat dalam journal pun tak sama. Okay, alright. So kita tengok allowance method ni, dia ada anak pula lagi kat bawah. Okay, so allowance method you can use either percentage, okay, allocated from your accounts receivable, that is one method, ataupun the other one is percentage on net credit sales. Okay, so macam mana kita letak allocation untuk bad debts tu bergantung sama ada you ambil percentage daripada account receivable ataupun ambil percentage daripada net credit sales. Yang ini bukan pilih suka-suka hati Yang ini ikut kehendak soalan. Alright, so for allowance method you kena tahu dua-dua kaedah.
Okay, dua-dua cara kira. Okay, so if I am using the allowance method, saya kena baca soalan betul-betul dan saya kena tengok, okay, allowance method ni guna percentage based on what? Ada soalan yang percentage based on account receivable, ada soalan yang based on net credit sales. Okay, bila kita sebut allowance method, maksudnya kita memang tahu setiap tahun ada hutang yang tak boleh dikutip daripada pelanggan. Tapi kita dah allocate siap-siap. Allocate siap-siap tu maknanya you dah peruntukkan siap-siap. Berapa hutang yang dianggap tidak boleh dikutip dari customer. Okay, so yang ni selalunya untuk perniagaan yang dah lama berjalan lah. Sebab dia dah tahu dah setiap tahun memang akan ada orang yang gagal bayar hutang. So every year dia memang dah ada allocation. Kenapa you kena buat allocation ni? Sebab saya nak buat budget untuk tahun-tahun yang akan datang. So bila I nak buat budget untuk tahun-tahun yang akan datang, I dah memang kena ada projection ataupun jangkaan berapa hutang yang tak boleh dikutip. So saya boleh tahu berapa pendapatan yang saya anggarkan saya akan dapat untuk tahun tersebut. So I boleh fikirkan apa steps-steps yang saya akan buat di kemudian hari. Okay, tapi untuk setengah business with a simple execution, kita tak guna allowance method lah. Kita guna direct write-off method. Okay, direct write-off tu maknanya dia direct potong terus daripada AR. Okay, so direct write-off method ni simple version lah, lebih mudah. Myra, mute kan mic tu. Okay, thank you. Okay, alright. Berlagu-lagu lagi dia. Okay, so ini method yang awak kena tahulah. Okay. Scalpis. Sudah. Okay, so ini untuk method. Alright, okay, so kita tengok perbezaan method lah. Okay, so kalau you tengok table ni, dia madam dah senaraikan allowance method dan juga direct write-off. So macam mana cara kita nak buat catatan kalau kita guna dua method yang berbeza. Okay, alright. Satu, kalau kita nak buat allocation ataupun allowance or provision for doubtful debts. Maksudnya bila kita nak wujudkan peruntukan hutang ragu. Okay, so how do we do about it? Okay, kalau saya guna allowance method dan cara kira adalah percentage on my AR. Okay, so nilai peratus tu madam akan ambil daripada ending balance of your AR. Maknanya saya akan fokus pada balance CF dalam accounts receivable you. Okay, so kita akan ambil percentage tu, kita akan kira daripada ending of your accounts receivable. Tapi kalau saya guna allowance method dan dalam allowance method tu saya ambil percentage based on my net credit sales. Okay, so percentage tu saya akan darab daripada jumlah jualan kredit bersih. Jumlah jualan kredit bersih maksudnya your credit sales setelah ditolak returns and discount. Okay, so yang kat situ lah baru kita dapat dia punya net. Okay, nilai bersih selepas ditolak discount dan juga returns. Okay, tapi kalau kita guna direct write-off method, tidak ada peruntukan hutang ragu. Okay, sebab dia direct tolak terus daripada account receivable. So there is no provision untuk direct write-off method. Okay, alright. Macam mana cara catat adjustment? Okay, untuk calculate the amount of bad debts. Okay, kalau guna kaedah allowance method, kita akan debit. Okay, BDE ni represent bad debt expense. Dan kita akan credit allowance for doubtful debts. Ini kita panggil catatan pelarasan ataupun adjustment entries. Okay, so hanya allowance method saja ada adjusting entries. Okay, sebab kenapa ada adjusting entries? Sebab allowance for doubtful debts tu ataupun peruntukan hutang ragu tu dah ada nilai dari awal tahun. Tapi bila hujung tahun tu baru kita tengok, oh sebenarnya bukan semua hutang tak dapat dikutip. Jadi kita kena adjust balik, kena betulkan balik nilai tu supaya kita punya bad debt expense tu
represent the actual hutang yang tak dapat dikutip daripada pelanggan. Okay, allowance ni maksudnya allocation. Contoh, saya jangkakan tahun 2021 ni RM2,000 tak dapat dikutip daripada pelanggan. So adjust your RM2,000 ni is called allowance for doubtful debts. Okay, anggaran. It's anggaran. Anggaran tu maknanya belum betul-betul jadilah. So I anggarkan 2,000 tak dapat dikutip. Tapi nilai tu saya kira berdasarkan dua method ni. Okay, sama ada saya guna percentage on my receivable ataupun saya guna percentage on credit sales. So I don't just simply come out with that 2,000 mesti ada cara nak kira lah. Okay, tetapi bila awak tutup account 31 hari bulan 12, you dapati tak semualah 2,000 ni tak dapat dikutip, ada je yang boleh bayar. So maknanya 2,000 tadi tu you dah masuk dah dalam allowance for doubtful debts. Okay, tapi bila awak tengok ujung tahun tu tak semua 2,000 tak dapat kutip, mungkin hanya 1,500 je tak dapat kutip. Tadi 500 tu you kena adjust balik. So that's why your bad debt expense ni, kalau kita guna allowance method, kita kena betulkan balik. Ada 500 yang tak sepatutnya dianggap sebagai bad debt expense. So saya kena buat apa? Saya kena buat adjustments. Okay, alright. So that's why kalau you tengok allowance method ada adjusting entries. Bad debt expense guna direct write-off method, tak ada adjustment. Tak ada adjustment kenapa? Sebab dari awal lagi dah tolak daripada account receivable. So benda tu memang betul-betul kejadian yang berlaku. Kita hanya akan tolak sekiranya betul-betul ada orang tak boleh bayar hutang. Alright. Okay, so bila kita nak record untuk write off the amount of AR, okay, maksudnya yang ni saya memang nak buang subsidiary tu daripada my account receivable. Kalau kita guna allowance method, kita tak debit bad debt expense. The one that you did in topic 5, bila kita buat bad debt expense, kalau awak ingat dalam topik 5, you akan debit bad debt expense, you akan credit AR. Okay, alright, itu kalau kita guna direct write-off method. Tapi kalau kita guna allowance method, you tak akan debit allowance for you tak akan debit bad debt expense. Sebaliknya, kita akan debit AFDD, allowance for doubtful debts. Okay, it's allowance, okay, for doubtful debts. Okay, ataupun cakap Melayu dia peruntukan hutang ragu lah. Okay, bila cakap orang putih tu dia macam wow, dahsyatnya vocabulary ku. Muat boleh dapat band 6, bunyi dia macam bombastic sangat kan. Okay, tapi it's actually something that you already learn in school lah. Okay, especially for those who with basic. Okay, kita faham allowance for doubtful debts is actually peruntukan hutang ragu. So kita pun faham peruntukan tu maksudnya tak semestinya kena habis. Okay, tapi kita kena allocate siap-siap sebab kita tahu itulah yang terjadi tiap-tiap tahun. Memang ada orang yang tak mampu untuk bayar hutang balik. Alright, okay. So apa yang berlaku kalau saya nak recover bad debts? Macam mana saya nak catat kalau tiba-tiba 2 hari lepas dia mati. So bila dia mati, so I pun potonglah hutang dia daripada receivable. Tiba-tiba 2 hari selepas tu dia hidup balik. Okay, dia macam cerita Tamil lah. Hero kan datang ujung-ujung kan. Orang muda yang ujung-ujung cerita habis barunya muncul. Okay, so daripada dia mati tadi tiba-tiba dia hidup balik. So bila dia hidup balik, I boleh recover, dapat balik bayaran tu daripada orang tadi. Tapi tadi saya dah delete nama dia daripada AR. Sebab kalau saya guna direct write-off method, I already deleted that particular person from my AR. So kalau saya nak catat terima duit tu, saya tak boleh nak credit dia dengan akaun mana. Sebab orang tu dah tak ada dalam subsidiary. So apa yang berlaku dekat sini, kita kena hidupkan dia balik. Okay, dalam akaun dia ada macam ilmu sakti sikit lah. Kita boleh hidupkan orang mati. Okay, ataupun kita boleh sembuhkan orang gila. Sebab kita boleh wujudkan semula dia punya AR. So tadi you dah delete. Sebab tu masa you catat bad debt tadi, you debit bad debt expense, you credit account receivable. So credit account receivable, that means you close the account receivable untuk orang tadi. Tapi sekarang saya nak hidupkan dia balik. So saya nak hidupkan dia balik, saya akan debit balik lah. Seolah-olah macam sekarang ni saya jual semula barang tu kepada yang bad debtor tadi tu pada nilai tertentu. Tapi madam tak credit sales sebab sales tu memang dah berlaku.
Okay, cuma sekarang ni tujuan saya hanya nak wujudkan balik the account receivable. So kita akan credit bad debts recovery. Okay, alright. Ini hanya untuk hidupkan dia balik. Okay, yang ni adalah untuk bunuh dia semula. So dalam account dia tak berdosa lah. You boleh hidupkan dia dan you boleh matikan dia balik. So bila you matikan dia balik, bila kamu dah terima duit daripada dia, okay, you kena faham recovery ni maksudnya tak semestinya dia akan bayar full, penuh. Kadang-kadang macam Ali Suman tadi, dia hutang you 2,000. Okay, so bila dia hutang you 2,000, lepas tu dia mati. Dia mati pula dah. Tak jumpa dia dah mati. Kan? So kita dah buang 2,000 tu daripada account receivable. Tiba-tiba dia hidup balik, dia nak bayar balik hutang tu. Tapi dia kata dia tak nak bayar, dia tak mampu bayar 2,000 lah sebab dia baru diisytiharkan mati kan. So dia hidup balik, so dia nak duit tu nak guna. Tapi dia still nak bayar hutang, tapi dia nak bayar sikit je. So bila dia nak bayar sikit je, so kita akan debit ataupun wujudkan semula the account receivable with that particular amount saja. Maksudnya saya tak akan debit account receivable 2,000 dekat sini tapi saya hanya akan debit setakat mana yang dia nak bayar. So kalau kata dia nak bayar 100 je, okey lah. Tapi 100 pun still duit kan. Maknanya saya still akan tunggu dia bayar juga. Okay, so I akan debit account receivable dekat sini, nilai dia 100 sahaja. So maknanya saya hanya wujudkan account receivable tu sementara untuk terima bayaran duit daripada dia. So madam akan credit RM100 bad debt recovery. So when that particular Ali Suman bayar duit dekat saya, so duit tu akan masuk dalam cash ataupun dalam account bank saya. So madam akan debit 100. So dekat sini madam akan credit 100. So tadi I hidupkan dia RM100, sekarang saya bunuh dia balik. Sebab tu automatically Ali Suman tu akan jadi kosong balik. Okay, kenapa you wujudkan dia 100 tadi? Just because I need to have a subsidiary, a temporary subsidiary sementara, supaya saya boleh tunjuk pada account yang saya terima duit daripada dia. Okay, tapi sebab dia kata dia hanya boleh bayar 100 je, so I terima atas nilai 100 sahaja, bukan 2,000 hutang asal. Okay, alright, itu kalau kita guna direct write-off method lah. Alright, okay, so kalau you tengok dekat sini, direct write-off method ni kita faham write-off, direct write-off. Maksudnya memang potong secara terus menerus daripada accounts receivable. Okay, so you memang delete terus dia daripada account receivable. So how do we do that? Okay, yang tu yang tadilah catatan tadi, kita akan debit bad debt expense, kita akan credit accounts receivable. Kita tahu account receivable ni ialah account asset. So bila asset bertambah, catatan adalah sebelah debit. Tapi bila orang tu tak boleh bayar hutang dan hutang tu ditolak daripada hutang dia, so you akan kurangkan asset kamu, kurangkan nilai AR. Sebab tu bila asset bertambah untuk AR, kita akan debit. So bila you nak kurangkan dia, kita akan credit AR. Alright, okay, that is for your direct write-off method. Okay, kalau kita guna allowance method, okay, so maksud dia apa? Maksud dia ialah the company makes allowance or provision or prediction. Prediction tu maksudnya ramalan lah. The debts that maybe couldn't be collected. Maksudnya ini berdasarkan pengalaman lepas. Sebab every year, dah 10 tahun bisnes kan, setiap tahun ada je orang tak boleh bayar hutang. Tapi kalau nak tunggu sampai hujung tahun, baru boleh kira berapa hutang yang tak dapat dikutip, lambat sangat kan. So lebih baik saya beranggapan daripada 1 juta duit yang sepatutnya saya terima ni, awal tahun lagi saya dah letak 10%. Memang considered bad debts. Sebab saya tidak mahu bermimpi di siang hari lah konon-kononnya. So I macam faham my company won't be making that 1 juta ringgit for 2021 sebab ada 10% allocation of bad debts yang memang saya anggap kemungkinan besar tidak mampu di collect, tidak mampu dikutip. Okay, so perbuatan you allocation, that 10% allocation from your 1 million tu, yang itu kita panggil sebagai prediction lah, ramalan. Okay, so not necessarily memang 10% tu tak dapat dibayar. So kita akan
kira nanti, betulkan balik nilai tu towards the end of your accounting period. Sebab tu untuk allowance method dia ada adjusting entries, catatan pelarasan. Okay, alright. So this prediction process will lead to two possibilities lah. Tadi you jangkakan 10% tak boleh dikutip. So ada dua kemungkinan di hujung tahun perekonomian. Apa kemungkinan tersebut? Okay, kemungkinan yang pertama akan berlaku increment in the allowance of doubtful debts. Okay, so maksudnya bad debts expense occurred and treat as operational expense in SOPEL or SOCI. Maksudnya saya dah agak tadi 10% tak boleh dikutip. Lepas tu apa berlaku? Okey, satu andaian yang pertama ataupun kemungkinan satu, memang akan ada hutang yang tak mampu dikutip. So memang kita akan anggap dia sebagai bad debt expense. So dia akan ditolak di operating expenses di dalam SOPEL ataupun SOCI kamu. Okey? Okey, satu lagi possibilities is reduction. Reduction maksudnya tadi I kata 10% tak dapat dikutip. Tengok-tengok tahun tu semua orang sudah insaf sebab takut COVID, takut mati, takut dosa. So semua orang bayar hutang dia. So yang allocation 10% tu tidak berlaku lah. So bila tidak berlaku, berlakulah pengurangan dalam allowance for doubtful debts. Maksudnya saya berjaya kutip semua hutang. Jadi peruntukan hutang ragu saya tu bukanlah 10%, mungkin kurang daripada tu. So berlaku reduction. Okay, so dia akan dianggap sebagai revenue. Kenapa dianggap sebagai revenue? Sebab awal-awal tadi you dah tolak dia sebagai provision. Jadi towards the end you dapati daripada 10% sebenarnya 1% je tak dapat kutip. So that 9% akan patah balik nilai yang you dah letak dalam allowance for doubtful debts tu. That 9% akan patah balik masuk ke dalam SOCI sebagai revenue. Sebab tadi I dah buang dia siap-siap kan? Sebab saya bersedialah menghadapi kemungkinan tak dapat duit tu. Tapi tiba-tiba dia bayar. So that is considered revenue. Tapi kalau betul-betul you tak boleh bayar, that is considered expenses. Alright? Okay. So untuk recovery for recovery untuk uncollectible accounts, okay. So recovery for bad debts ni is amount of debts that is recovered, okay, either in whole or in parts. Okay, ni ada dua keadaan lah. Okay, you boleh berlaku kemungkinan you boleh kutip balik duit tu selepas you declare dia sebagai bad debts, okay, dan bayaran tu mungkin dalam bentuk yang penuh, the full amount of the debts, ataupun in parts. Maknanya dua-dua pun kita akan catat. So macam tadi kalau ahli suman tu dia nak bayar 2,000, okay, saya terima full amount. Tapi kalau dia tak mampu bayar 2,000, dia hanya nak bayar 100 saja, okay, I will consider that particular amount. Okay, that 1% lah. Okay, so after it has been written off, okay, dia akan diclassify sebagai bad debts lah. Yang ni kita akan tengok pada summary nanti. Alright. Okay. So macam mana kita nak catat bad debt expense ni? Macam mana kita nak catat allowance for doubtful debts ni dalam financial position? Okay, so madam akan tunjuk part di current asset sahaja. Okay, so let's say this is your financial position. Okay, this is the part where you prepare your financial position lah. So dalam financial position ni selalunya you akan senarai je kan, your cash, your bank, your inventory, your accounts receivable. Okay, yang itu kita buat dalam topic 3 and topic 5. Sebab pada masa tu kita belum belajar allowance for doubtful debts. Tapi bila you dah masuk topic 7, you akan guna pakai semua pengetahuan. Okay, setengah student dia macam tak faham madam. Bila I nak guna ni, bila I nak guna tu. You kena faham kita ajar ni berperingkat. So dalam topic 3, saya belum ajar adjustment. Sebab tu dalam topic 3, you cuma ada trial balance saja. Tapi bila saya sudah masuk topic 5, saya sudah ada adjusting entries. So bila saya sudah ada adjusting entries, that means saya punya accounting cycle tu akan tambah steps lah. Lepas ada trial balance, I need to do the adjusting entries. So lepas adjusting entries, saya mesti ada adjusted trial balance. Jadi bila saya nak prepare income statement dan financial position, saya tak refer pada the first trial balance dah.
saya akan refer pada adjusted trial balance. You kena faham sebab tu topik 3 tu yang you tengok balik you punya accounting cycle. Okay, so dalam topik 5 kita dah buat adjustment. So your value untuk masuk dalam statement berdasarkan adjusted trial balance. So samalah juga dalam topik 7. Okay, so dalam topik 7 saya dah belajar tentang allowance for doubtful debts. So bila dah belajar tentang allowance for doubtful debts di accounts receivable, okay, in your financial position, okay, madam hanya tunjuk the extracted part of the current asset kita akan catat account receivable. So let's say account receivable tu nilai dia ialah 120,000. Tapi sebab adanya allowance for doubtful debts sebanyak 10,000, so your current asset untuk account receivable is no longer 120,000. The actual nilai yang boleh direalisasikan, the realizable value, is only 110,000. Yang ini topik 3, topik 5 kita tak tunjuk sebab belum belajar topik 7. Tapi nanti bila you dah habis sampai topik 11, that means you dah ada pengetahuan tentang semua method, you dah ada pengetahuan tentang semua subtopik. So bila kita buat semua statement, you akan guna pakai semua pengetahuan sedia ada. So your allowance for doubtful debt sekiranya ada dalam soalan, kita tahu kat mana nak letak. So in the financial position, okay, this allowance for doubtful debts will be transferred into the accounts receivable and the amount is to be deducted. Mesti kena tolak. Sebab nilai tu sebenarnya adalah nilai yang dianggap tidak mampu dikutip daripada debtors ataupun your accounts receivable. Okay, alright. Ada soalan nak tanya? You have question to ask? Madam, ya Hafiz? Boleh terang balik pasal AFDD? Okay, saya baru masuk teori saja. Okay, so nanti bila kita buat calculations, madam akan tunjuk dia punya method lah. Okay, so Hafiz hold on dulu. Alright, sebab nanti bila kita nak buat apa ni? Okay, kita nak buat pengiraan nanti, saya akan tunjuk the actual ones lah. Alright, okay. So the theory part saya dah sentuh ya. So yang ni, okay, kalau awak tengok slides ni, the lecture slides, semua adalah nota teori. Okay, jadi bila kita nak study untuk UPS, you nak study untuk UPS, you can either use your lecture notes. Sebab lecture notes kan ada yang ruang kosong kotak-kotak-kotak tu, awak kena isi. You boleh study melalui ini lecture notes. Ataupun kalau you tak nak guna lecture notes tu, awak boleh guna slide saya lah. Sebab dalam slide ni actually madam memang, you perasan kan, dalam slide tak ada pengiraan langsung. Sebab kita slides ni kita fokus kepada nota kuliah saja, your lecture notes. That means kita hanya fokus kepada item teori saja. So apa yang kita nak tanya you dalam UPS semuanya ada dalam lecture slides. So yang PowerPoints ni semua adalah nota yang awak boleh guna baca untuk UPS. Okay, alright. Okay, so kita tengok kita punya lecture notes. Okay. Okay. Alright, this is your lecture notes. Okay, accounting for receivable. Yang ni madam dah explain lah. Kita ada 7.1 sampai 7.6. Okay, so kalau you tengok 7.1, 7.2, okay, 7.1, 7.2 and 7.3 ni dia define, explain. Okay, so define, explain ni, yang ni ialah C1, C2. C1, C2 ialah teori lah. So bila teori dia akan ditanya dalam UPS. Okay, alright. Kalau you tengok 7.4, kita pun ada explain juga. So maksudnya dia masih ada teori lah. So this is C1 and C2 as well. Okay, tapi kalau you tengok 7.41, 7.42, kita calculate.
Okay, so calculate ni dia dah masuk C3, C4. Okay, so C3, C4 ialah calculations. So yang ditanya dalam exam nanti adalah 7.4.1, 7.4.2. Untuk PSPM nanti kita akan kira di bahagian ni saja. Okay, alright. And then 7.5 and 7.6 ni is actually teori sebenarnya, sebab kita record bad debts recovered. Tak ada pengiraan. It's just that nilai itu diberi dalam soalan, you just record saja dalam bentuk general journal. Okay, kenapa catatan untuk topik 7 kita buat dalam general journal? Sebab kita faham benda ni berlaku selepas semua account ditutup, closing date. So bila closing date, that means your ledger semua dah tutup, baki telah dihantar sama ada ke income statement ataupun ke financial position, sebab you dah masukkan dia dalam trial balance kan. So tidak ada tempat lagi nak betulkan nilai tersebut, hanya boleh guna melalui general journal saja. Sebab tu kalau awak tengok topik 6, topik 7, nanti topik 8, topik 9 semua akan guna general journal saja. Kita tak guna special journal. Sebab at this point untuk your cycle, kita bukan buat step 1, 2, 3 lagi kita dah pergi ke belakang dah. Kita dah buat trial balance. Lepas tu sebelum kita nak prepare adjusted trial balance, kita dalam proses untuk buat adjustment. So accounting for receivable, your AFDD ni, and also bab-bab yang selepas ni semua adalah catatan pelarasan. So bila dia catatan pelarasan, that means dia berlaku selepas trial balance dibuat. Okay, so that's why kalau you tengok cara kerja ataupun jalan kerja untuk buat topik 7, topik 6 and seterusnya, kita banyak guna general journal. Okay, sebab apa? Sebab ledger dah tutup. So bila ledger dah tutup, dah tak ada tempat yang awak boleh repair dalam ledger lah. Dah tutup, tak boleh buka balik accounting dia bukan macam tabung duit awak lah. Dah tutup boleh buka balik, dah tutup boleh buka balik Accounting, once you pass the melepasi certain level of your accounting cycle, kita akan proceed with the next step. So kita dah tak boleh usik benda-benda closing yang kita dah buat lah. Before that, kita akan terus ke kitaran yang seterusnya. Okay, alright. So 7.1 ni definition, Madam dah sentuh tadi. Okay, 7.2 is actually your slide daripada tadi. Okay, Madam dah tunjuk. Alright, 7.3 saya dah explain the uncollectible accounts receivable. So yang ni you dah boleh isi tempat kosong dalam awak punya nota. Alright, and then 7.4 saya bagi awak satu table. Okay, untuk kamu tengok perbezaan kalau kita guna allowance method atau bila kita guna direct write-off method. So you kena faham kaedah yang digunakan. So macam mana kita nak tahu which method are we using in the question? Ada cara untuk kena pasti. Okay, soalan dia akan bagi clue ataupun dia akan bagi information which leads you through the method of the calculations lah. Alright. Okay, so kalau allowance method, sekiranya method yang digunakan ialah allowance method, you kena tengok juga nak kira macam mana. Kita akan ambil percentage on account receivable ke, atau kita nak ambil percentage on net credit sales. Itu pun ada clue dalam soalan. Okay, tapi kalau dapat direct write off punya soalan memang senang lah. Dan bila dia, okay, so bila dia senang sangat, selalunya dalam exam dia kurang ditanya lah. Dia kurang ditanya sebab bila senang sangat, markah dia sikit sangat. Jadi susah lah nak bagi markah yang banyak kalau guna direct write-off method. So selalunya yang keluar dalam exam ialah allowance method lah. Selalunya, bukan saya kata tak, direct write-off tak pernah keluar langsung. Selalunya. Okay, alright. So ini untuk kita record bad debts. Okay, untuk kita record write-off. Okay, this is one. Yang kedua ni untuk kita record AFDD. So AFDD is allowance for doubtful debts. Dia hanya ada dalam allowance method lah. Dalam direct write-off method tidak ada AFDD. Alright. Okay, and then journal entry ini untuk adjustments tadi. Okay, dan bila kita nak bila kita nak catat recovery. Okay, bila kita nak catat recovery untuk bad debts. Okay, so yang ni adalah kaedah menggunakan allowance method. Yang ni adalah
catatan jurnal kalau kita gunakan write-off method. Okay, so dekat bawah tu is actually how we calculate the bad debts. Okay, tetapi ya, 7.4.1 Madam tak akan masuk hari ni lah. Okay, sebab topik ni walaupun dia sikit tapi dia complicated. So 7.4.1 saya akan masuk hari Isnin. Okay, so the calculation part. So hari ni saya terangkan dia punya teori saja. Okay, so what you have to do is you fill up all your lecture notes tu. Tempat-tempat kosong tu isi. Yang mana you dah boleh isi tu isi dulu. Nanti hari Isnin minggu depan kita akan buat calculation terus. So lepas buat calculation tu baru kita boleh buat tutorial. Okay, so this is on Monday next week lah. Alright, okay. Ada apa-apa nak tanya ke? Ada? Tak ada? Ya. Tidur semua. Faham Okay, so saya tahulah awak stress minggu ni, tak apa. Sebab minggu ni I nak you focus on your group assignment. Okay, alright. Untuk minggu depan, okay, dengar betul-betul okay. Okay, for next week Monday, ada pensyarah lain akan join kelas kita. Okay, next week Monday. Dia akan pantau you, dia akan pantau saya lah. Okay, so next week Monday, please be on your best behavior. Nanti I suruh Tiffany jawab. Sebab Tiffany dapat ke jadi JPP? Dapat tak? Ya. Dapat? Okay, congrats. Alright. Sebab hari tu pun lecturer account ni dia bincang-bincang, dia orang puji Tiffany. Sebab we saw your SPM result. Okay, memang kami pun SPM result Tiffany memang sangat hebat. Okay, so nanti masa kelas hari Isnin, apa-apa I tanya Tiffany lah. Tiffany respon dalam kelas, boleh ke? Okay, so hari Isnin nanti saya akan tanya anak-anak murid yang saya sayang lah. Okay, anak-anak murid yang saya sayang tu ramai. So madam akan panggil Rafi ke, panggil Max ke, you know, like my favourite student tu. Dia akan panggil. Kenapa Max? Takut? Okay, tak adalah, saya bagi cakap je. Okay, so just prepare yourself lah. Okay, and one more thing, hari Isnin tu kita akan try and settle topik 7. Okay, hari Rabu minggu depan, belum akan bincang tutorial lagi sebab okay, untuk topik 7 ni saya bagi you panjang sikit masa. Kita akan belajar habiskan topik 7 hari Isnin, tapi kita akan bincang tutorial topik 7 Isnin minggu depannya. Sebab hari Rabu saya nak fokus pada praktikal sahaja. Okay, saya tahu you all ada masalah banyak sangat dengan praktikal. So hari Rabu tu madam akan fokus on praktikal sahaja. So saya akan touch semua daripada awal. So those yang ada software dengan yang tak ada software, dua-dua saya akan brush up on Wednesday. Boleh? Okay So kita slow sikit lah sebab kita dah laju sangat ni. Alright. So this week saya stop sampai sini sahaja. So for ketua kumpulan yang masih belum hantar lagi a draft yang madam suruh hantar tu, please hantar. Okay. Alright. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada?